Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan majlis ilmu kita pada pagi ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita membaca kitab Hidayatul Mutafakkirin yang dikarang oleh Faqir Husin Nasir bin Muhammad Taibul Mas'udi Al-Banjari. Baik, tersambung. Menurut kata Na'im bin Hamad, man syabbaha bi syai'in min khalqin faqad kafara wa man inkara ma wasafa Allahu bihi nafsahu faqad kafara. Sesiapa yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu daripada makhluk-makhluk Allah, sesiapa yang menyamakan Allah dengan sesuatu daripada makhluk Allah, maka sesungguhnya orang itu adalah kafir. Sesiapa yang menyamakan sifat Allah, menyamakan keadaan Allah dengan mana-mana makhluk, sama ada disamakan Allah pada perbuatannya, af'alnya, ataupun pada sifatnya, ataupun pada zat Tuhan, maka orang yang menyamakan tadi dipanggil sebagai syirik, dipanggil sebagai kufur. Apa dia yang dikatakan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk? Mungkin kita menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, iaitu daripada segi ketaatan. Dengan makhluk ni, ada masanya kita kena taat, ada masanya kita tak payah taat. Ya, dengan mak bapak, ada masanya wajib taat, ada masa tak wajib taat. Dengan suami, ada masa wajib taat, ada kalanya tak wajib taat. Tetapi dengan Allah, sentiasa kena taat. Kalau dengan Allah pun ada masa kita buat taat, ada masa kita tak taat, maka kita akan menjadi kafir kepada Tuhan, kufur kepada Tuhan. Kita anggap boleh kita cari pilihan yang lain. Macam manusia, tak berkenan dengan A, dia cari B, tak berkenan dengan B, dia cari C. Kalau dia buat macam itu pada Tuhan, hukumnya kafir. Kalau tak berkenan dengan hukum Allah ni, kita cari hukum yang lain. Kalau tak bersetuju dengan peraturan yang ini, kita ambil peraturan lain. Boleh menukar-nukar peraturan, maka menukar peraturan itu hukumnya kafir. Itu maksudnya itu. Dengan Tuhan tetap. Kalau Allah kata A, A. Kalau Allah kata B, B. Tidak ada pilihan daripada kita. Kalau ada pilihan pun daripada Allah juga. Kamu tak boleh puasa, baik, kamu bagi makan orang miskin. Kamu tak boleh semayang berdiri, baik, tapi semayang duduk. Ada pilihan. Dan pilihan tu juga mesti daripada Allah. Tak boleh kita sendiri pilih. Saya malas pergi haji, Ustaz. Di Mekah, habuk banyak. Sekarang tengah habuk, tengah panas, Ustaz. Saya dah nak buat haji dekat Kemensah je, Ustaz. Pilihan macam tu tak boleh buat. Kafir kita. Sebab kita sendiri mewujudkan satu peraturan baru. Kalau ada pilihan pun, mesti pilihan tu datang daripada Allah. Tak boleh berwuduk, tak boleh berwuduk, tayamum. Tayamum tu pilihan Tuhan. Bukan saja-saja kita pandai-pandai buat. Baik. Maka, barang siapa yang tidak bersetuju dengan apa yang disifatkan oleh Allah Ta'ala akan dirinya, maka sesungguhnya dia telah kafir. Allah kata, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Allah kata, Allah maha mengetahui.
Tiba-tiba kita kata Allah bukan tahu semua. Masa bila Ustaz saya kata Allah tak tahu semua? Masa bila saya cakap Allah Maha mengetahui Ustaz? Tak, kamu cakap Allah bukan tahu semua. Saya tak cakap. Mana boleh awak tak cakap? Bukankah awak ada sebut hukum Islam tidak sesuai pada masyarakat berbilang bangsa? Maknanya Allah tidak tahu di Malaysia ni ada masyarakat berbilang bangsa. Bila kamu kata peraturan Allah tidak sesuai dengan masyarakat berbilang bangsa, sekarang ini seolah-olah kamu telah berkata Allah tak tahu di Malaysia ini adanya masyarakat berbilang bangsa. Sampai kena turun hukum Islam. Maknanya Tuhan tak tahu. Bila kamu kata Tuhan tidak tahu, itu bermakna kamu sudah menganggap Allah macam makhluk. Maka orang yang beranggapan demikian kafirlah namanya. Ya, jadi kita kena faham betul-betul tidak boleh disifatkan Allah dengan makhluk. Seperti dia berkata, Tuhan pun penat Ustaz. Iyalah banyak benda dia nak jaga gitu. Kafir orang cakap macam itu. Tuhan pun bukan tahu semua Ustaz. Iyalah mana nak tahu semua, banyak benda nak kena ingat. Kafir orang cakap macam itu. Tuhan tu pun Ustaz, dia pun rasa letih juga. Kafir orang cakap macam itu. Kadang-kadang dia pun nak rehat, nak tidur juga. Kafir. Tuhan bukan macam makhluk. Makhluk ni tak buat apa pun letih. Kan? Tak buat apa pun mengantuk. Macam kita pagi ni bukan buat apa pun, duduk cokong aja. Pun letih, mengantuk, letih. Manusia bukan macam Tuhan. Tuhan tak ada letih. Tuhan tak mengantuk. Tuhan tak tidur. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladhi nafsi Muhammad biyadihi latafarraqunna ummati ala salasa wa sab'ina firqah fawahidatun fil jannah wisnatani wa sab'una fin nar. Demi Tuhan yang Muhammad itu dijadikan dengan kudratnya, sesungguhnya umat aku akan berpecah kepada 73 puak. Maka satu puak saja yang berada dalam syurga, dan 72 puak lagi berada di dalam neraka. Umat Islam, kata Rasulullah, akan berpecah kepada 72 golongan, 73 golongan. Daripada 73, hanya satu golongan masuk syurga, 72 lagi neraka. Sudah fikir-fikirlah duduk di mana? Di Indonesia sekarang ni heboh tentang golongan Ahmadiyah. Golongan yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, malah mengakui pengasas Ahmadiyah sebagai Nabi. Ini di Indonesia. Walaupun majlis ulama Indonesia mengatakan Ahmadiyah sesat, tetapi Ahmadiyah tidak diharamkan di Indonesia. Dia ada masjid, dia ada pengikut juta orang, dan tidak mengiktiraf Nabi Muhammad sebagai Nabi. Itu golongan Ahmadiyah. Serupa di negeri kita pun banyak juga golongan macam itu. Walaupun diisytiharkan sesat, tapi operasi masih sama. Depan masjid kita, masjid dia. Kita sembahyang, dia pun main sembahyang juga. Tapi dia mengaku bahawa penghulu dia, tok ketua dia ialah Nabi. Bukan Nabi Muhammad saja Nabi, ketua dia pun Nabi juga. Dan sembahyang macam biasa, piah macam kita juga. Pakai kain plekat macam kita juga. Maka golongan inilah yang Nabi sebut berpecahnya umat manusia, umat Islam kepada 73. Satu saja yang betul. Mudah-mudahan kita itulah yang betul. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ala unabbiukum bi akbaril kabair al-asyraku billah wa uququl walidain. Ketahuilah, aku akan khabarkan kepada kamu dosa yang paling besar daripada segala dosa besar. Yang pertama, syirik, dan yang kedua, derhaka kepada mak bapak. Dua dosa di antara yang besar.
Dua dosa besar di antara banyak-banyak dosa besar. Yang pertama, syirik pada Tuhan. Saya sebut dah syirik pada Tuhan ni berkali-kali pada tuan-tuan. Syirik terbahagi kepada dua. Syirik khafi, syirik jali. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang tak nampak. Apa? Riya. Apa? Menunjuk. Apa? Nak bagi tahu pada orang. Apa? Riya. Buat bila ada orang, tak buat bila tak ada orang. Kalau orang tengok, lagi elok dia buat. Kalau orang tak tengok, dia buat cincai saja. Itulah namanya riya. Yang kedua dipanggil syirik jali, iaitu syirik terang-terangan, mempercayai Tuhan yang lain selain pada Allah, mempercayai kudrat yang lain daripada kudrat Tuhan yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Ini dipanggil syirik jali. Ataupun melakukan suatu ibadat bukan kerana Allah, kerana ada perkara lain yang dia buat, yang sebab dia buat. Contoh, pagi tadi saya sebut di AU4, ada orang yang mari semayang di masjid surau bukan kerana Allah, mari kerana nak tunjuk muka. Dia datang. Nanti kalau dia demam, sakit, mati, musibah, dia mengharapkan orang tolong dia sebab dia kaki masjid, dia kaki jemaah. Inilah contoh bentuk syirik yang dia tak perasan, yang tersembunyi. Memang dia nampak macam semayang, tapi niat dia semayang bukan lagi kerana Allah. Niat dia semayang syirik kecil. Niat dia kerana nak bagi tahu dia adalah ahli jemaah. Tuan-tuan, banyak orang yang melangkau qaryah, melangkau surau, melangkau masjid, dia pergi semayang di masjid lain atau surau lain. Ada orang marah, kamu dah ada masjid, kenapa pergi tempat lain? Kita dah ada surau di sini, kenapa langkau tempat lain? Dua sebab yang dibenarkan oleh syarak untuk kita melangkau qaryah. Yang pertama, imam yang kita pergi itu lebih baik daripada imam yang kita tinggalkan. Imam yang kita pergi itu lebih warak daripada imam yang kita tinggalkan. Maka harus pergi ke imam nombor 2. Kenapa kamu mayang masjid sana? Oh, imam masjid sana bagus, bacaannya tajwidnya betul. Habis tu baca imam kita tajwidnya longgar, saya tak apa gemar. Di mana longgarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Di mana longgarnya? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Longgarlah tu. Tak jelas di antara perkataan nur dengan nir. Bismillahirrahmanirrahim. Nir rahim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak jelas antara nir dengan nur. Banyak orang tak perasannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak bunyinya? Bunyinya nur, bukannya nir. Kita ikut belakang dia dengan kita, batal sekali. Maka dibenarkan syarak langkau qaryah, pergi sembahyang tempat lain. Yang kedua, dibenarkan langkau itu kerana apa? Kerana ada majlis pengajian di sana, ada majlis ilmu di sana. Di sini tak ada, sebab tu aku pergi ke sana, sebab di sana ada majlis ilmu. Dua sebab ini tidak dikira syirik, pergilah. Tak salah pergi. Yang salah hanya pergi pasal apa? Kenapa kamu pergi ke surau sana? Kenapa kamu pergi ke surau sana? Kenapa kamu pergi sana? Kenapa kamu tinggalkan dia? Kenapa kamu tak ikut dia? Sebab-sebab yang lain. Aku pergi sembahyang surau ni sebab dia orang dah warning aku, kalau kamu ikut ustaz tu, kami boikot kamu. Ada orang tuan-tuan baru ni 2-3 hari lepas, saudara dia mati. Orang masjid tak nak ke bumi, tak nak uruskan mayat abang dia. Atas alasan adiknya ini ikut kuliah saya. Kerana kamu ikut kuliah Ustaz Kazim, kami tak nak uruskan kematian saudara kamu.
Bayang tuan-tuan pun nak jadi orang Islam hari ni. Haru dan biru. Ya, tak nak uruskan. Bergelinang air mata adik dia main mengadu kat saya. Apa ni orang mari mengaji pun salah. Herannya pergi ke disko tak marah. Pergi kelab malam tak marah. Yang marahnya pergi mengaji. Kamu ikut kuliah Ustaz Kazim, kamu pergi ke sekolah Ustaz Kazim dengan sebab kamu pergi, kami tak nak uruskan abang kamu punya mayat. Subhanallah. Maka ada orang yang kena ugut macam itu, akhirnya tak pergi mengaji, pergi sini. Dia pergi ke sini ni pasal apa? Tinggalkan yang ni, pergi ke sini sebab apa? Sebab kena ugut, sebab takut kena ugut, sebab takut kena boykot, sebab takut tak diuruskan. Maka itulah syirik pada Allah. Kerana niat dia pergi mengaji, niat dia pergi sembahyang bukan kerana Allah, kerana takut pada manusia. Inilah dipanggil sebagai syirik tersembunyi, syirik khafi, riak, menunjuk pada orang sebagai dia orang yang geng kamu. Sedangkan manusia yang sedemikian itu tidak sama sekali diterima ibadatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita diugut, nak diboykot ke, nak di apa, lantaklah tuan-tuan. Yang pentingnya aku nak mengaji. Kalau orang tak nak uruskan mayat kita, ada orang lain yang akan menguruskan. Kalau tak ada orang nak uruskan pengkebumian kita, insya-Allah kalau kita baik pada Allah, orang lain akan uruskan. Malah mungkin orang yang akan menguruskan mayat kita lebih baik dan warak daripada orang yang tak nak menguruskan mayat kita. Sebab kita dah kata dah, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan pelihara pula kamu. Baik. Man syabbahal khaliq bil makhluqin faqad kafara. Man syabbahal khaliq, bukan jalik ya, khaliq. Betulkan kha. Sesiapa yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, maka sesungguhnya dia telah kafir. Cuba tengok tokong Hindu, dia samakan bentuk tokong itu macam orang. Dia bentukkan Tuhan dia macam orang. Cuba tuan-tuan pergi tanya dekat orang Hindu, kenapa tak bentukkan patung macam rupa Tuhan? Kenapa bentukkan patung Hindu macam rupa orang? Buatlah macam rupa Tuhan. Cuma lukis macam muka Tuhan. Jadi dia akan jawab, rupa Tuhan macam mana? Dia pun tak pernah tengok. Sebab tu dia bayangkan Tuhan tu macam orang. Dilukisnya orang dengan baju tak pakai, boroi, pusat nampak, tangan, mata, kaki ada. Itu bukan patung Tuhan, tu patung orang. Kamu kena buat satu patung yang rupanya rupa Tuhan. Sambil Hindu ni akan jawab, rupa Tuhan macam mana? Maka masa itulah tuan-tuan jawab balik. Sebab itu kami orang Islam tidak pernah melukis Tuhan. Sebab kami sendiri tak pernah tengok Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan itu ada. Kamu sekarang ni yakin Tuhan ada dan kamu lukis muka Tuhan macam orang. Ini bukan Tuhan, ini orang. Dia sendiri dia takkan jawab. Lama-lama dia pun terajang tokong dia. Ini dipanggil sebagai jahil. Jahil terbahagi kepada dua jenis jahil yang besar. Satu, jahil yang dimaafkan. Dua, jahil yang tidak dimaafkan. Apa dia jahil yang dimaafkan? Jahil bab dunia, tak apa, tak berdosa, tak salah langsung, tak berdosa langsung. Siapakah isteri Perdana Menteri Venezuela? Tak tahu, tak berdosa, lantaknya lah tuan-tuan, tak faedah langsung. Siapakah Perdana Menteri Mauritius? Tak tahu, tak berdosa, tak tahu pun tak apa, tak salah langsung. Siapakah nama Tok Batin Ulucoh? Entah, saya tak tahu Ustaz. Apa kaedah kita nak tahu benda-benda itu? Kejahilan macam itu dimaafkan. Yang kedua, kejahilan yang dimaafkan langsung tak tahu. Langsung tak tahu. Masa kita sembahyang maghrib, tahi cicak dekat tapak kaki, langsung tak tahu. Sembahyang lah.
Habis semayang, balik rumah, tidur apa semua, langsung tak tahu. Tak salah. Sebab langsung tidak mengetahui. Ini dipanggil kejahilan yang dimaafkan. Yang kedua, kejahilan yang tidak dimaafkan. Kenapa awak tidak semayang? Saya tidak semayang kerana saya tidak tahu, Ustaz. Harap-harap Allah maafkanlah saya. Tak boleh. Kemaafan itu tidak diberikan. Kerana kamu semayang tu, hukum syariat wajib belajar. Tapi bapak saya yang tak ajar, Ustaz. Bukan salah bapak lagi, salah kamu. Kamu dah besar, pergi semayang. Suami saya tak ajar, Ustaz. Memang salah suami juga, tapi salah kamu juga, pergi belajar. Kejahilan macam ni tak dibenarkan. Kenapa kamu tak baca Quran? Saya tak tahu, Ustaz. Saya rasa Allah memaafkan saya sebab saya jahil. Saya tak tahu. Tidak dimaafkan. Wajib belajar. Ini bentuk kejahilan yang tidak dimaafkan. Kalau kita bagi alasan, saya tak tahu, saya tak belajar, wajib belajar. Kalau dalam belajar mati, tak sempat mengetahui, dimaafkan. Tapi kalau saja-saja tak nak belajar, tak tahu, tiada maaf bagimu. Baik. Surah Luqman ayat 13, Allah berfirman, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah adalah kezaliman yang amat besar. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar. Artinya, sesiapa yang mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu, maka Allah Ta'ala telah mengharamkan ke atasnya syurga dan tempat tinggalnya adalah di dalam neraka. Siapa-siapa yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu, haram atasnya syurga dan tempat tinggalnya ialah di dalam neraka. Segala nas tersebut menjelaskan bahawa orang yang mensyirikkan Allah menjadi kafir. Termasuklah orang yang mengiktikadkan Allah adalah hulul dengan segala sesuatu yang kita sebut sebagai hululiyah. Hulul macam yang saya sebut di AU4 tadi, Gandhi. Gandhi sebut segala benda yang baik itu adalah Tuhan. Maka orang macam ini dipanggil sebagai hulul. Lembu tu baik, kata dia lembu Tuhan. Manusia tu cantik, dikatanya manusia tu Tuhan. Manusia tu baik, dikatakan manusia tu Tuhan. Bumi ini baik, maka disembahlah bumi sebagai Tuhan. Ini semua dipanggil pahaman hulul, pahaman Gandhi. Gandhi membawa satu pahaman, setiap benda yang baik Tuhan. Majikan itu Tuhan. Kerajaan itu Tuhan. Pemimpin itu Tuhan. Pelakon itu pun Tuhan. Ini dipanggil hulul. Sebab itu di India, pelakon pun mereka anggap sebagai Tuhan. Bila mati saja pelakon, mereka akan bunuh diri. Sebab itu Tuhan bagi mereka. Suami pun Tuhan. Kalau suami mati, isteri pun akan membakar dirinya bersama-sama dengan suaminya. Ini dipanggil hulul. Sesiapa yang beranggapan bahawa itulah Tuhan pada benda yang cantik, maka dia adalah syirik, murtad dan kafir. Tuan-tuan tengok dulu bila pelakon Tamil meninggal dunia, berpuluh-puluh pengikutnya juga meninggal dunia, membunuh diri bersama-sama. Kerana dianggapnya Murugulur Gopalan Ramachandran itu adalah Tuhan. MGR, Murugulur Ramachandran, Murugulur Gopalan Ramachandran, MGR lah. Ya, pelakon India kesayangan ramai, dianggap sebagai Tuhan. Sekarang ni yang dianggap sebagai Tuhan ni Amitabh Bachchan. Kalau dia mati Amitabh Bachchan ni, tuan-tuan tengoklah, akan ada pula pengikut dia yang akan membunuh diri kerana dianggapkan Amitabh Bachchan tu macam Tuhan. Ini dipanggil pahaman hulul yang sesat. Yang kedua, ittihad. Apa dia ittihad? Ittihad ialah golongan yang menganggap bahawa Allah menyamai sesuatu
ataupun sesuatu menyamai Allah. Sesuatu menyamai Allah. Allah juga letih macam kita, ittihad. Allah juga mengantuk macam kita, ittihad. Allah juga beranak macam kita, ittihad. Allah juga ada isteri macam kita, ittihad. Maka golongan ini dipanggil golongan ittihadiyah, golongan yang sesat, lagi kafir. Hulul, menganggap sesuatu yang cantik, yang baik itu Tuhan. Hulul. Ittihad, menyamakan Allah dengan sesuatu ataupun menyamakan makhluk dengan Allah. Maka kedua-duanya adalah kafir dan kedua-duanya adalah murtad. Na'udzubillah. Baik, kita masuk tajuk yang baru. Ketahuilah bahawa segala i'tikad tersebut bukan sahaja sekadar untuk mengetahui mereka, untuk mereka mengetahui salahnya, bahkan juga mereka mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang besar kepada Allah untuk menegur, mencegah dan menakutkan orang yang berpegang dengan fahaman tersebut. Setelah kita belajar apa dia fahaman yang sesat, hulul, ittihadiyah, syirik, kafir, sekarang kita pula kena menegur, kena bertanggungjawab, kena ada kewajipan mencegah manusia daripada berpahaman seperti yang telah kita sebutkan tadi. Malahan wajib menjelaskan kepada mereka tentang fahaman yang salah dan yang sesat itu, dan mengajar mereka fahaman yang betul dan fahaman yang sebenarnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekarang ini benda yang salah dan tak betul dianggap tak salah dan betul. Tuan-tuan tengoklah kepada kenyataan orang yang berbuat benda-benda syirik pada Allah, yang berbuat benda maksiat. Mana salah? Kami sebagai penyanyi, kami juga mempunyai tanggungjawab sosial untuk mendidik masyarakat. Cuba tengok komen penyanyi. Dan kalau kami dituduh sebagai golongan yang merosakkan masyarakat, ini tidak adil. Jadi la merasakan bahawa la ke apa nama dia kan, tak dikahwin sampai sekarang. Jadi dia rasa dia betul dengan pakaian dia, dengan penampilan dia, sedangkan tu benda tu salah, tak betul, dan wajib menegur dan mengajar kepada dia. Saya baca dalam paper, satu pelakon merayu malaikat. Buka paper muka depan, Ikin rayu malaikat. Oh, bayangkan tuan-tuan, jangan cabut nyawanya, dia nak taubat, dia rayu malaikat Israel, jangan cabut nyawa. Tak macam mana dia buat rayu, dia hantar surat ke apa ke, wallahu a'lam. Jadi mereka ni ada fahaman yang salah. Malaikat tu taat pada Allah, kalau Allah kata cabut, cabut. Mana boleh rayu. Tolong malaikat, I beg you malaikat, please jangan cabut nyawa I. Mana boleh macam tu, syirik lah. Malaikat bukannya tanya kita. Dalam sejarah yang malaikat tanya nak cabut nyawa ni Nabi Muhammad aja. Malaikat datang jumpa Rasulullah. Rasulullah tanya, kamu datang ni nak cabut nyawa aku ke nak ziarah aku? Malaikat kata dua-dua. Ziarah pun ya, cabut nyawa pun ya. Itu pun kalau kamu izin cabut nyawa. Kalau kamu tak izin, aku balik. Nabi Muhammad diberi keistimewaan. Nak cabut ke tak cabut? Kalau tuan-tuan diberi keistimewaan macam tu, macam mana? Balik kuliah pagi ni, malaikat nunggu tak question. Aku datang nak cabut nyawa kamu, bagi ke tak bagi? Jawab apa? Tak bagi. Cabutlah orang sebelah dulu, dia pun dah sakit lama dah. Malaikat takkan tanya tuan-tuan. Kita kadang-kadang tentang masalah malaikat cabut nyawa ni, kita boleh buat gurau senda. Jiran kita mati, kita hantar dia ke kubur, kita balik ke rumah, nyembang dengan kawan-kawan, dah meninggal sahabat kita.
Semalam main bola sekali, hari ni udah tak ada. Kawan seorang lagi jawab, jaga-jaga. Semalam malaikat datang rumah dia, entah-entah hari ni rumah kamu pula. Jaga-jaga. Kata jiran ni, sebenarnya malaikat tu dah datang rumah aku semalam, tapi aku suruh cabut orang dia tu. Tu yang malaikat cabut nyawa dia, aku suruh tu. Ini benda-benda yang cakap hukum dia. Orang yang buat gurau macam ni tuan-tuan, 70 tahun dihumbannya dalam neraka. Siapa-siapa yang buat lawak bodoh macam ni, main-main tentang satu-satu peraturan Tuhan, maka orang yang macam ni mendekatkan diri dalam neraka. Dan 70 tahun dia atas lawak bodoh tu saja. Jaga-jaga orang yang nak bagi orang ketawa, sampai buat lawak yang boleh menjadikan dia syirik dengan Tuhan dan jadi bodoh dia dengan peraturan agama. Baik. Tidakkah anda ketahui bahawa hadis Muslim yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sabda Nabi, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang nampak pekerjaan mungkar daripada kamu, maka hendaklah kamu mengubahnya dengan tangan kamu, yakni kuasa kamu. Siapa pun nak buat benda haram, wajib kita ubah dengan tangan. Jangan takut. Kita hanya perlu takut dengan Allah. Dengan manusia kita tidak takut. Nabi Yahya dibunuh kerana menegur rajanya yang berkahwin dengan anak tirinya. Nabi Yahya menegur rajanya sebab rajanya berkahwin dengan anak tirinya sendiri. Raja ni kahwin dengan janda, janda ni ada anak perempuan. Bila isteri dia mati, dia ambil anak perempuan isteri dia ni, anak tiri dia, jadi permaisuri dia. Bila dapat tahu pada Nabi, Nabi pergi, Nabi Yahya pergi. Bila Nabi Yahya pergi, raja marah, isteri dia pun marah. Kami bahagia, kami bercinta, kami bahagia. Dia dulu bapa tiri saya sebab mak saya masih hidup. Sekarang mak saya dah mati, kami tak ada apa-apa hubungan, kami nak kahwin. Dia suka, saya suka. So kata Nabi, tak boleh. Benda ni salah pada hukum syarak, tak boleh. Akhirnya isteri dia kata pada suami dia, "Abang Long, ayang, darling, pancung aja kepala orang tua ni, banyak cakap." Akhirnya Nabi Yahya dipancung kepalanya. Dan kepala Nabi Yahya itu diletakkan di atas katil tempat mereka tidur, supaya konon-kononnya kepala Nabi Yahya tu duk tengok perbuatan mungkar yang mereka buat. Sampai kena bunuh, tuan-tuan. Nak menegur benda yang baik ni bukan senang. Kadang-kadang nyawa menjadi taruhan. Galang gantinya kadang-kadang nyawa yang menjadi galang gantinya. Macam Nabi-Nabi, nyawa dipertaruhkan. Dan isteri yang menjadi permaisuri raja tadi bernama Saloma. Anak tiri yang kahwin dengan pak tiri tadi ni namanya apa? Saloma. Kita ambil nama tu jadi pelakon, penyanyi. Sedangkan nama tu nama yang dibenci. Nama orang yang bunuh seorang Nabi Allah, seorang Rasulullah. Baik. Maka jika dia tidak berkuasa dengan lidahnya, jika tak berkuasa dengan tangan mengubah mungkar, ubahlah dengan lidah. Ubah dengan lidah pun tak mampu juga, maka ubahlah dengan hati. Maka yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Dalam hati tidak bersetuju. Dan orang yang tak bersetuju dengan hati adalah orang yang lemah iman. Kalau dalam hati pun tidak ada wujud tak suka,
langsung tidak ada iman. Dia suka pula tengok benda maksiat, maka orang ni tak ada iman. Jadi iman yang paling tinggi mengubah dengan kuasa, tangan kuasa. Kalau kuasa tak boleh, lidah. Kalau tak boleh lidah, hati. Kalau hati pun tak ada, maka tak ada iman. Perbuatan mungkar di hadapan mata, tidak dicakap, tidak ditegur, tidak direda, ya, maka orang macam ni sudah tidak ada iman. Nah, ni cuba kita kaji pada diri kita sekarang. Adakah kita termasuk A, B, C atau D? D langsung tak ada iman. Firman Allah dalam surah Luqman ayat 17. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan suruhlah manusia berbuat baik dan cegahlah mereka berbuat yang mungkar. Baik. Tuan-tuan tengok perkataan wa'mur, suruh. Apa makna suruh? Mak suruh saya pergi kedai. Mak menyuruh saya pergi kedai. Betul bahasanya? Mak menyuruh anaknya pergi ke kedai. Seorang ibu menyuruh anak lelakinya pergi ke kedai. Betul tak menyuruh? Betul. Seorang anak menyuruh ibunya pergi ke kedai. Betul tak? Betul tak? Silap pasal apa? Saya ulang balik bahasanya. Seorang ibu menyuruh anak laki-lakinya pergi ke kedai membeli belacan. Betul tak? Seorang ibu menyuruh anak laki-lakinya, betul? Seorang anak menyuruh ibunya pergi ke kedai. Salah ke betul? Sebab apa salah? Sebab perkataan menyuruh. Menyuruh ialah orang yang ada power. Suruh. Seorang pengarah menyuruh tukang kebunnya menyapu sampah. Tukang kebun menyuruh pengarah menyapu sampah. Pelik tak pelik bunyi dia? Tuan, sapu sampah. Pelik tu. Sebab itu Allah menggunakan menyuruh. Menyuruh untuk orang yang ada kuasa. Pemimpin yang ada kuasa ialah pemimpin. Maka pemimpin hendaklah menyuruh rakyatnya berbuat baik. Maksud wa'mur ialah pemimpin kepada rakyat. Itu maksudnya. Orang yang ada kuasa hendaklah suruh buat baik. Macam kita tak ada kuasa, kita dipanggil yad'u, berdakwah. Yad'una ilal khair, menyeru berbuat baik. Siapa? Umum. Ustaz, jiran-jiran, masyarakat dipanggil yad'u. Sebab kita tak ada kuasa. Tetapi yang ada kuasa dipanggil menyuruh, wa'mur. Siapa yang ada kuasa? Kerajaan, polis, ketua-ketua masyarakat, pihak berkuasa, mak bapak, suami. Ini dipanggil wa'mur. Suruh isteri kamu semayang, suruh anak kamu semayang. Itu betul. Pasal ada kuasa. Suruh anak buah kamu semayang, suruh rakyat kamu semayang. Itu dia. Jadi perkataan wa'mur ini untuk orang yang ada kuasa, wajib. Kita ada kuasa pada isteri kita, wajib suami suruh. Kita ada kuasa untuk anak-anak kita, wajib mak bapak suruh. Saya ketua kampung, ada kuasa pada penduduk kampung saya, wajib ketua kampung suruh. Saya pihak berkuasa tempatan,
wajib pihak berkuasa tempatan suruh orang di bawahnya. Saya menteri, saya Perdana Menteri, saya raja, wajib saya suruh rakyat saya buat. Wajib suruh buat. Kalau kita faham pada ayat ini, clear tuan-tuan. Masalahnya orang yang ada kuasa ni tidak melaksanakan kewajipan menyuruh ini. Tak dilaksanakan dan tak disuruh buat. Sebab tu orang tak nak buat. Cuma kita buat paksaan semayang. Siapa tak semayang, saya rotan. Sebab itu bapa ada kuasa rotan anak yang tak semayang. Pasal dia wa'mur. Tapi anak tidak ada kuasa rotan bapa dia yang tak semayang. Bapa umur 60 tak semayang lagi. Sekarang sudah rotan bapa. Bukan kerja anak. Tapi bapa kerja dia rotan anak. Kalau anak tak semayang. Pasal bapa ada kuasa. Ada power. Masalah kita sekarang yang ada power ni tak mau buat benda ini. Dia buat benda maksiat. Itu dia terbalik. Wanha anil munkar, dan cegahlah yang mungkar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni hidup atas muka bumi Allah. Bila hidup atas muka bumi Allah, tanah yang Allah jadikan, bumi yang Allah jadikan, Allah dah buat peraturan. Allah buat peraturan, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh, yang ni boleh. Kalau kita langgar peraturan tu, apa jadi pada Tuhan? Macam tuan-tuan, ada rumah. Orang duduk menumpang dalam rumah tuan-tuan. Rumah tuan-tuan ada peraturan. Jangan meludah di dalam rumah. Jangan buang abu rokok di dalam rumah. Jangan menconteng dinding. Jangan berdiri di atas sofa. Jangan buka aircon serentak dengan kipas. Undang-undang tu. Datang tetamu, numpang duduk berbulan-bulan, dibuatnya macam rumah dia. Bukan setakat conteng dengan dinding, dengan pensel, dengan tapak kaki mana nak kata. Jadi sebagai tuan rumah, apa kita rasa? Apa kita rasa? Lama-lama kita biar-biar. Mula-mula kita biar dulu. Biarlah. Lama-lama, tuan-tuan nak halau sebagai tuan rumah, ambil tak tindakan? Ambil. Kalau sewa tak bayar pun kita bagi notis. Tuan punya tanah ni, bumi ni Allah. Tiba-tiba kita numpang atas muka bumi Allah ni, kita buat ikut suka hati kita. Allah biar saja. Adakah Allah akan membiarkan saja perbuatan itu? Tidak. Ingat, Allah biarkan saja mungkar itu banyak. Allah biarkan sementara ya. Sementara ada orang alim dalam dia. Sementara ada orang main masjid lagi. Sementara ada budak-budak kecil. Sementara ada ibu yang menyusukan anak. Sementara ada ibu yang mengandungkan anak. Sementara ada lembu kambing yang duk meragut rumput. Allah kesian pada golongan-golongan ini. Sementara ada orang tua yang masih ingat pada Tuhan. Sementara ada anak muda yang datang masjid. Kerana benda ini Allah tangguhkan sekejap. Tapi kalau golongan ini dah makin mengecil, mungkar makin membesar, maka tiada sebab Allah menurunkan. Allah tidak menurunkan bala. Tiada sebab untuk tidak menurunkan. Maka bala mesti diturunkan. Macam hari ini bala yang Allah turunkan kepada kita dipanggil sebagai syiddatil mu'nah. Apa dia syiddatil mu'nah? Susah cari makan. Nilai wang makin kecil. Gaji makin kecil. Barang makin mahal. Syiddah al-mu'nah. Beras makin susah. Di pasar-pasar beras yang mahal aja ada. Beras murah tak ada. Tanam padi tak jadi.
minyak makin sikit. Kalau dulu telaga besar, sekarang telaga kecil. Ini dipanggil sebagai syiddah al-mu'nah. Syiddah al-mu'nah ini berlaku kerana apa? Maksiat terlalu banyak. Orang Melayu faham maksiat terlalu banyak ni konsert aja. Dia faham konsert maksiat, disko maksiat. Padahal maksiat terlalu banyak tu apa? Apabila dibenarkan orang kafir terang-terang menyembah tokong secara terang-terang dalam sebuah negara Islam, di hadapan majoriti penduduk Islam, dibiarkan dan diberi sokongan, itulah bentuk maksiat. Jangan kita faham maksiat ni orang duk tunggang arah. Ada setengah orang faham maksiat tu laki-laki dengan perempuan duk bercengkerama di bawah bulan purnama di kebun bunga. Orang maksiat tu duk peluk-peluk, itu bentuk maksiat kecil. Maksiat juga. Tapi ada lagi maksiat yang lebih besar daripada itu. Maksiat yang melibatkan ketuhanan. Maksiat budak-budak nak merendah tu tuan-tuan, mereka masih percaya Allah Tuhan. Sebab tu mereka malu-malu dan takut bila penguasa datang. Sebab mereka malu dan mereka takut lagi. Tetapi maksiat yang lebih besar daripada itu ialah maksiat menyembah Tuhan yang lain di hadapan orang yang menyembah Allah. Dan orang yang menyembah Allah tak rasa apa-apa, malah bantu lagi pula bagaimana nak membesarkan. Ini benda yang kena ingat tuan-tuan. Kita hari ini bercakap daripada sudut kesamarataan. Sedangkan dalam Islam, kesamarataan bukan bermakna adil. Dan adil bukan bermakna kesamarataan. Konsep kesamarataan ini telah diperluaskan dan tidak diberikan penjelasan yang sebenar mengikut hukum syarak. Bila kita sebut kesamarataan kepada orang bukan Islam, mereka juga nak masjid macam kita. Mereka juga nak kuil. Mereka juga nak tokong. Kenapa orang Islam boleh dapat masjid, kami tak boleh dapat kuil? Ni dia. Kita bagi. Inilah yang dikatakan konsep kesamarataan. Konsep ini satu konsep yang sangat berbahaya. Dalam Islam dia tidak menganjurkan konsep kesamarataan. Dalam Islam dianjurkan konsep keadilan. Innallaha ya'muru bil adli. Bil adli itu maknanya adil. Apa makna adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kamu sikit. Orang ni banyak. Kamu gemuk, peruntukan gemuk banyak pada peruntukan orang kurus. Itulah adil. Kamu perempuan pakai baju kurung, kamu laki-laki pakai seluar panjang. Bukanlah adil sama rata tu maknanya kamu baju kurung, kamu baju kurung. Adil. Mana boleh macam itu? Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil inilah yang kena di-highlightkan dalam masyarakat. Bukan adil itu sama rata. Dah berbahaya tuan-tuan. Cukup berbahaya. Ini konsep yang kita kena faham. Sebab ada orang faham kesamarataan ni biar hampir mereka lah, mereka pun berhak sembah Tuhan mereka pula. Hei, jaga-jaga tuan-tuan, ni bumi Allah. Takkan kita nak biarkan mereka sembah Tuhan yang lain selain daripada Allah dalam bumi Allah. Lepas tu Sayyidina Umar Al-Khattab bila nak membicarakan tentang rumah-rumah ibadat orang-orang kafir di zaman Sayyidina Umar, tidak dibenarnya Sayyidina Umar membina rumah-rumah ibadat orang kafir di tanah kerajaan, di tanah milik orang awam. Hendaklah kalau nak bina tokong pun dalam rumah mereka atau persendirian tanah mereka. Adilnya begitu. Kamu nak sembah Tuhan kamu, silakan. Sembahlah kamu dalam tanah private kamu, silakan. Kami takkan bantu. Dan kami tak benarkan kamu ambil satu tapak untuk orang awam ataupun tapak kerajaan untuk bagi tapak pada kamu. Umar tak bagi tuan-tuan. Ini sistem dia. Islam tidak melarang mereka buat tokong. Silakan buat tokong. Tapi ada syaratnya. Berapa keluasan dia? Di mana kamu nak buat?
Ini yang Sayyidina Umar buat. Bila diluaskan pengaruh Islam ke negeri-negeri yang asalnya bukan Islam, Sayyidina Umar membuat sistem itu. Bila kita tidak meniru perbuatan-perbuatan yang telah diperbuat oleh sahabat Nabi, tuan-tuan, kita bimbang atas nama alasan kesamarataan, maka mereka akan membuat satu benda yang Allah mungkarkan, Allah tak sukakan, Allah tak redakan. Dengan akibat itu turun syiddatil mu'nah ini, ataupun susah mencari rezeki, sempitnya hidup di atas muka bumi ini. Sekarang kita sudah menuju ke arah kesempitan hidup. Sudah menuju ke arah kesempitan. Bila harga barang naik, akan ada banyak benda dikorbankan. Bila minyak naik, barang akan naik. Bila barang naik, akan ada banyak benda yang terpaksa dikorbankan. Di antara benda yang terpaksa dikorbankan ialah pendidikan anak-anak. Bajet untuk pendidikan anak-anak akan makin berkurang, kerana nak ditampung kepada perbelanjaan yang lebih penting daripada pendidikan anak-anak. Ni nampak ni, pendidikan akan kurang, bajet untuk pendidikan keluarga makin kurang. Yang kedua, masa untuk keluarga makin tak cukup, sebab mak bapak terpaksa mencari income lebih kerana nak tampung perbelanjaan yang sedia bertambah. Akhirnya masa dengan anak-anak makin berkurang. Maknanya kasih sayang makin mengecil, kerana kos hidup meningkat. Larat nak duduk di rumah aja. Maka banyak orang akan buat kerja luar, cari income luar. Maka masa untuk keluarga sudah mengecil. Kemudian akan berlaku lagi keruntuhan-keruntuhan yang lain. Benda yang tuan-tuan tak pernah sangka berlaku akan berlaku. Semuanya sudah dianggap bernilai. Baru ni berlaku di tempat saya, toki ayam. Toki ayam. Lori hantar berkotak-kotak, berpeti-peti ayam, letak di depan kedai dia. Bila dia nak sembelih ayam pukul 3 pagi, tengok-tengok tak ada pun walau sepeti. 21 peti ayam hilang. Ayam masih hidup, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Orang curi ayam. Yang hanya dulu kita dengar di padang bola, curi ayam, offside. Sekarang orang curi ayam betul-betul menang dia, 21 peti, tuan-tuan. Siapa nak sangka orang curi ayam dalam peti, depan rumah, tepi jalan, depan kedai? Memang orang tak sangka. Orang lalu lalang pukul 3 pagi ingat, oh lori ayam sampai ni. Dia pun ingat dia duduk punggah ayam, sedangkan punggah ayam untuk dilarikan ayam-ayam. Ini yang saya katakan tadi. Bila berlaku peningkatan kos, maka manusia akan menuju ke arah satu benda yang makin sempit hidup. Sempit hidup inilah dipanggil syiddatil mu'nah. Sempit hidup. Pakai motor, hujan. Nak ganti kereta, pakai motor, hujan, panas. Pakai kereta, minyak naik. Tak pakai kereta, naik bas, berebut pula. Bas tak tentu masa. Naik kereta api, tak cukup coach. Naik monorail, LRT ke apa ke, roda tercabut. Ini yang kata susah. Tuan-tuan nak fikir macam mana? Nak berhenti kerja, hutang banyak lagi. Hutang kereta lagi 6 tahun. Kad kredit pun ada hutang, rumah ada hutang. Tak berhenti kerja, rasa tak cukup. Nak masuk universiti, kena buat pinjaman. Tak bayar, kena dakwa. Nak bayar, duit tak ada. Nak mengaji pun jadi salah. Tak mengaji jadi salah. Inilah dia yang Tuhan sebut kepada kita, tuan-tuan. Bila kamu langgar perintah Tuhan, rezeki makin sempit. Sebab maksiat tadi yang saya sebut awal-awal tadi. Sebab kita hanya faham maksiat ni pegang tangan perempuan, tengok wayang di KLCC. Itu saja maksiat. Sedangkan maksiat ialah mengambil hukum selain daripada hukum Allah adalah maksiat. Mewujudkan rumah ibadat
untuk orang senang beribadat, untuk sembah lain daripada Tuhan, itu juga adalah maksiat. Tolong membantu mereka itu pun maksiat. Tuan-tuan, ada tokoh Hindu dekat dengan kampung tuan-tuan, nak buat perayaan Hindu. Dia datang ke rumah tuan-tuan, beli 2 batang pokok pisang. Daripada akar sampai ke pucuk pisang dia beli. Buah dalam lori 1 tan. Sebatang dia jual, dia beli RM25. 2 batang RM50. Tuan-tuan jual 2 batang. 2 batang pokok pisang tuan-tuan jual. Jiran tanya, buat apa dia orang beli tu? Entahlah, katanya nak buat kat Tok Kong ni ada perayaan Sri Bina Basyagam apa tak, kata dia. Atau kamu jual lah pisang tu, pokok tu kalau nak kira berbuah pun berapa sangat hasilnya. Tak jadi baik jual, dapat RM50 lepas lah bayar duit subsidi petrol. Maka tuan-tuan, jual RM50 batang pisang tadi, hukum dia syirik pada Allah, berdosa kerana menyumbang sesuatu untuk kerja tokong dia. Itulah maksiat. Kalau ikut hukum tuan-tuan, tokong Hindu tu nak buat kuda putih tu, tuan-tuan jual pasir pada dia muharam. Encik, saya mau beli pasir, mau bikin apa? Mau bikin tokong. Oh, tak, saya tak jual. Habis cari tokong lain, aku tak mau jual. Tu peraturan Islam tu. Hang nak buat tokong, hang buat, kami tak mau campur. Jangan buat tanah kerajaan, jangan buat tanah milik awam, jangan buat tanah orang punya, buat tanah kamu. Silakan. Kami tak bagi. Ini kaedah dia yang disebut dalam agama. Membantu jual simen tu pun salah. Subhanallah tuan-tuan. Sebab itu dikira sebagai maksiat. Datang Cina, beli tebu daripada akar sampai hujung pokok tebu. Beli 10 batang, ikat dengan tali rapia, dia bubuh dekat bonet kereta dia, tenganga aja. Terjuntai pokok tebu. Pasal apa? Dia buang siai. Tebu tu siapa punya? Tebu tu belakang rumah kita punya. Sebatang dia beli RM2, 10 batang 20. 20 tu haram tuan-tuan. Sesuatu yang menolong ke arah agama lain, hukumnya haram. Jangan menjadikan satu hukum menjadi halal kerana ada tujuan lain. Saya bimbang hari ini, hukum yang haram menjadi halal kerana motif lain. Ada unsur lain yang nak menjadi, tak apalah, yang pentingnya dia sokong kita, itu penting. Tak boleh tuan-tuan. Hukum tetap hukum. Biar mereka tak sokong kita pun tak apa. Janji kita tak sokong ke arah maksiat mereka dengan Tuhan. Hari ini saya lihat usaha penyokongan ini lebih penting dan lebih besar daripada hukum di sisi Tuhan. Mencari redha manusia sekarang lebih besar daripada mencari redha Tuhan. Sepatutnya redha Tuhan dulu nombor 1, redha manusia nombor 2. Bila mencari redha manusia sudah diletakkan tahap nombor 1, kita bimbang unsur-unsur haram pun akan bertukar menjadi halal. Al-halal al-bayyin wal haram al-bayyin, kata Nabi. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Tolong pegang prinsip ini. Baik, habis kitab yang pertama kita, Hidayatul Mutafakkirin. Baik, tandakan di situ. صباح الخير يا بلادي يا وردي نور